cerita tentang Nabi Yahya. Dia sebut Yohanes ataupun John. Orang putih sebut John. Dalam bahasa Bible-nya Yohanes, bahasa Indonesianya kita sebut Nabi Yahya. Nabi Yahya ni dia cakap dalam Markus ayat pasal 1 ayat 7. Selepas daripada aku ni akan datang dia. Tak tahu siapa dia ni, yang lebih hebat, lebih berkuasa daripada aku. Membongkok dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kata Yohanes ni tadi. Nabi Yahya cakap, aku dah datang dah, tapi lepas aku ni akan datang seorang lagi. Yang datang seorang lagi ni dia lagi hebat daripada aku. Aku nak membongkok, nak tolong buka tali kasut dia. Waktu saya kata nak ikat silap, nak buka. Nak bongkok, nak buka tali kasut dia pun aku tak layak. Punya hebatnya orang yang nak datang lah. Jadi ayat ni dia cerita pasal Nabi Muhammad. Tapi orang Kristian ni dia cuba nak padah. Dia kata bukan, yang nak datang ni Jesus. Sebab selepas daripada itu memang Jesus datang jumpa Nabi Yahya. Dia kata yang tu. Tapi kita tengok pula ayat yang ke-9. Ketika itu datanglah Jesus dari Nazaret. Nazaret ni nama tempat Jesus. Yang ni asal sebutan Nasrani. Orang-orang dari Nazaret, Nasrani. Datanglah Jesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan dia dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanes. Dibaptis ni satu upacara. Kalau kita ni baru lahir setengah ajaran Kristian tu, lahir-lahir pergi jumpa padri, dia rencih air ataupun dia siram air, ataupun dia benam dalam kolam dalam air. Itu baptis lah. Setengah aliran Kristian bila kita dah besar dah baru baptis. Jadi Jesus tadi dia pergi jumpa dengan Yohanes, Nabi Yahya, John ni tadi. Kalau dia lebih hebat daripada Nabi Yahya, tentulah dia baptis Nabi Yahya. Tidak. Nabi Yahya baptis dia. Maksud dia merendah kepada Nabi Yahya. Jadi benarkah dakwaan orang-orang Kristian? Kononnya yang datang selepas itu ialah Jesus yang dimaksudkan oleh Nabi Yahya. Kan Nabi Yahya cakap tadi, lepas daripada aku ni akan datang satu orang lagi hebat daripada aku. Aku nak membongkok, nak buka tali kasut dia pun aku tak layak. Lepas tu Jesus datang. Orang Kristian kata Jesus lah. Tapi orang Islam kata bukan. Bukti ni sampai sekarang ada lagi dalam Bible. Sebab apa? Bila Jesus datang, bukannya Nabi Yahya hormat kat dia, dia hormat kat Nabi Yahya. Jadi bukan Jesus, maksudnya ada satu orang lagi. Satu orang lagi itulah Nabi Muhammad. Dalam Bible mereka alih-alih lah, padam-padam mana yang patut padam, ubah mana patut ubah, supaya tak nampak Nabi Muhammad. Rupanya ada dalam mereka padam-padam tu pun ada lagi cerita dia. Apakah antara perkara yang tak layak bagi Allah? Allah ni tak layak ada bentuk. Yang ada bentuk ni makhluk. Allah tak layak bertempat. Yang bertempat ni makhluk. Allah tak layak, tak tahu. Sebab dia maha tahu. Semua ni tak layak lah. Lemah, tak layak. Allah kalah, tak layak. Allah berpindah lokasi, tak layak. Berada di angkasa lepas, tak layak. Sebab dia tak terpengaruh dengan tempat. Allah ni berwarna, tak layak. Allah ni berupa, tak layak. Dan yang lain-lain. Yang mana yang arat, tak layak belakang. Yang mana yang jauhar, tak layak belakang. Allah maha berkuasa. Ada tak perkara yang Allah tak boleh buat? Ni selalu orang-orang bukan Islam tanya. Tambah-tambah orang ateis. Betulkah Allah maha berkuasa? Betul. Kalau macam tu dia boleh buat semua. Dia tak faham. Ada yang layak, ada yang tak layak. Bukan maksud Allah tak boleh buat benda tu dia tak maha berkuasa. Ada benda yang Allah memang tak boleh buat sebab tak layak bagi dia. Bukan kerana dia bukan maha berkuasa, dia tak layak. Yang pertama, tak layak bagi Allah menciptakan satu kuasa lebih kuat daripada diri dia. Orang itu dia main-main kita. Dia kata kalau betul Allah maha berkuasa, boleh tak dia ciptakan satu kuasa lebih kuat daripada dia? Mana boleh? Dia paling kuat. Jadi benda tu tak layak. Yang kedua, tak layak untuk Allah membuang kita keluar daripada kerajaan dia. Dia nak buang di mana? Semua kerajaan dia. Nak buang ke langit, nak buang dekat awan-awan kot tadi tu. Nak buang dekat ke bawah aras, ke mana-mana pun semua kerajaan dia. Dia nak buang ke mana? Memang tak boleh. Yang ketiga, tak layak bagi Allah mematikan dirinya. Bolehkah Allah mati? Allah cabut nyawa dia sendiri. Ini benda mustahil. Yang keempat, tak layak bagi Allah menurut perintah makhluk.
Ini kita cerita minggu lepas ni. Orang kata kalau betul Tuhan Maha Berkuasa, cuba dia kalahkan iblis sekarang, tu seolah-olah kita perintah dia. Tuhan mana layak menerima perintah? Dia layak memerintah aja. Sebab itu Tuhan dia tak boleh mengalahkan iblis masa kita minta tu. Sebab apa? Sebab tak layak kita perintah dia. Yang kelima, tak layak bagi Tuhan menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuannya. Allah ni dia tahu semua. Katakanlah satu hari dia nak buat satu benda yang dia tak tahu. Mana boleh dia nak buat satu benda yang dia tak tahu? Dia tahu belakang. Itu mustahil. Jadi bila Allah tak layak buat benda-benda ni, bukan bermaksud dia tidak berkuasa. Ini benda-benda yang tak layak. Jadi dia Maha Berkuasa. Cuma benda yang dia tak layak buat, dia tak buat. Adakah itu semua menunjukkan Allah tidak Maha Berkuasa dan bersifat lemah? Tidak. Semua itu ialah perkara-perkara yang tidak layak dilakukan oleh Allah, yang mustahil bagi Allah. Pelajaran hari ini sikit je. Hari ini masuk bahagian iradah, berkehendak. Kata Imam Ghazali, Tuhan ni berkehendak menjadikan segala yang ada, mengatur segala yang baharu. Maksud dia Allah ni dia ada kehendak lah, ada keinginan. Dia nak cipta makhluk dan dia buat. Dia nak jadikan alam. Dia nak jadikan langit dan bumi. Dia nak jadikan malaikat, jin, haiwan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Dia nak masukkan orang dalam syurga, dalam neraka. Dia nak jadikan alam akhirat. Semua tu memang dia nak. Dia bukan macam robot, dia buat tak tahu. Dia tak tahu tapi dia buat, bukan. Memang dia nak benda-benda ni. Memang dia nak, tu maksud iradah tu tadi. Maka tidaklah berlaku pada alam yang nyata ini dan yang tidak nyata, sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, bermanfaat atau melarat, iman atau kufur, pengakuan atau mungkir, kemenangan atau kerugian, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, selain dengan khodok dan khodarnya, hikmah dan kehendaknya. Dia ringkas cakap ni pelajaran hakikatnya lah. Baik ke buruk ke semua dia tentu lah. Dia tentu siap-siap dah, dia tahu dah. Tapi itu urusan Tuhan dari segi hakikat. Kita tak payah campur tangan lah bahagian urusan Tuhan. Kita urus bahagian syariat kerja kita. Jadi orang yang campur tangan bahagian hakikat ni, itu yang dia jadi fahaman macam-macam. Contoh dia kata, kita ajak semayang, tak mau semayang. Kenapa tak mau semayang? Allah dah tentukan dah. Syurga neraka dia tentu, dia tahu lah. Betul lah, kita memang betul lah, kita jawab betul lah. Tapi dia cakap tu hakikat. Yang kita nak cakap ni syariat. Dari segi hakikat dia, Allah dah tentu dah. Maksudnya kalau aku tak semayang pun, tapi dah Allah kata aku masuk syurga sejak azali, masuk syurga. Dan kalau kamu semayang pun, Allah kata neraka. Jadi sekarang kita biar berlalu. Biarkanlah berlalu. Kata apa? Kata wings. Biarkan berlalu. Abang tak tahu kan. Sebab dah tentu dah semua. Dia kata macam tu. Dia cakap tu dari segi hakikat memang betul lah. Tapi hakikat ni pekerjaan Tuhan. Kita belajar dulu. Kita jangan campur tangan bahagian tu. Tugas kita bahagian syariat, kita kena usaha. Kena usaha semayang, kena usaha cari makan, kena usaha kerja. Orang hakikat ni, kalau kita cakap kat dia, tak payah cari makan, duduk sini, jangan makan, jangan bangun, biarkan berlalu. Dia tak faham, dia cari makan. Tapi bab urusan dengan Tuhan, biarkan berlalu. Tuhan dah tentu dah.